Linda, kemari kau. Balik-balik sudah Baba menasihati kau. Jangan lagi berhubung sama si Hisham. Ia tu berbahaya. Berbahaya? Kenapa pulang? Dia tuh pengedar dadah. Pengedar dadah? Mustahil. Mustahil si Hisham itu pengedar dadah. Apa yang mustahil ni? Nih, kau baca nih. Mustahil. Mustahil si Hisham macam mana? Saya tak sangka yang Hisham pengedar dadah. Padahal kepakarannya amat diperlukan di syarikat ini. Bagi saya, itu satu petanda yang baik. Kerana kita tidak boleh menyimpan benda busuk dalam PJ. Kesudahannya nanti, kita akan terima pada. Hairan, Hisham seorang pemuda yang berakhlak mulia. Seorang pakar bena yang profesional. Kita cukup bangga dengannya. Tapi itu tidak bermakna kita kehabisan ikhtiar, Datin. Kita boleh saja datangkan pakar yang lebih berpengalaman daripada luar negara. Robert, untuk mendatangkan pakar dari luar, kita terpaksa mempunyai peruntukan yang bukan sedikit. Sedangkan peruntukan yang kita ada jauh daripada mencukupi. Kalau begitulah keadaannya, saya rasa tidak ada jalan lain melainkan membuka saham di kalangan kita dan... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, saya terlambat. Berkat doa Datin sekeluarga, saya terselamat dari tuduhan. Tapi Syam, macam mana boleh kau terselamat dari tuduhan Atok? Itu cuma sekadar fitnah, Datin. Yang cuba hendak memburuk-burukkan nama baik saya. Sebenarnya pengedar dadah itu adalah Omar. Dia cuba hendak menyimpan dadah itu ke dalam beg saya. Mujurlah, sempat saya melihat perbuatannya itu, lalu secepat itu juga saya kembalikan ke dalam begnya. Tapi dalam akhbar itu menyatakan nama Musyam. Itu cuma beda Alin. Kolom sebenar dalam akhbar itu ialah Omar. Nampaknya Ketani sudah dipermainkan orang. Tapi saya hampir terbunuh di Lyon, Datin. 3 orang lelaki tiba-tiba menyerang saya di luar bangunan. Mujurlah ketika itu ada security yang bertugas yang berkawal di sana sempat menyelamatkan saya. Kalau tidak, saya hanya tinggal nama, Datin. Kalau cuma tu, dalangnya dari orang dalam. Bukan orang luar. Jangan-jangan ada musuh dalam selimut. Aku tidak faham mengapa orang dangkikan kejayaan motor. Kalau aku tahu, aku tahu orang pertama yang menentangnya. Sudahlah, Tuan. Tidak payah diungkit lagi fitnah tu. Biarkan sajalah. Lagipun, orangnya sudah tertangkap. Syam, ini satu jenayah. Kau jangan biarkan. Tuan, sudahlah. Oh ya, saya tengok bahan binaan di sini sekarang mampu bersaing dengan bahan luar. Maksud Syam, bahan binaan dari Lyon? Begitulah, Tuan. Maksud saya, kita tidak boleh mengharapkan bahan itu dari satu kelompok saja. Sedangkan bahan-bahan tempatan juga berkualiti tinggi dan harganya sangat berpatutan jika dibandingkan dengan bahan import. Kenapa, Tuan? Pak Cik teringat Rohani, isteri Pak Cik. Mengapa?
Rohani juga mengesyorkan supaya Aslam Holding mengutamakan bahan tempatan. Tapi setelah Aslam Holding tidak dipakai lagi, PJ kembali ke Leon semula. Aku rasa seperti orang bodoh, Syam. Tuan seorang peneraju. Tuan berhak menentukan hal setuju syarikat. Ya. Kita akan hubungi semula pembekal-pembekal tempatan dan menghadkan pengeksportan dari luar. Oh ya, Syam. Kamu saya akan tempatkan di ofis saya. Sudah. Cakap serupa bikin tim kosong, pelanduk yang dijerat, tapi kita pula yang terperangkap. Tenang, Mary. Kita ni sudah berusaha. Cuma nasib belum ada. Apa kau yang dah terfikir? Jerat yang kita ni sangat tua, menjerat diri kita ni sendiri. Apa yang kau cakapkan ni? Dah ku faham ni. Pintar-pintar bodoh je kawan ni. Cuba kau fikir andainya si Omar membuat dakwaan pengadilan terhadap si Hisham Hatuk, terbongkar tah rahsia kita ni. Sebenarnya, Lin, aku sempat singgah ke Kota Kinabalu sebelum pulang ke Brunei. Jadi, kau sudah berjumpa dengan Tuan Rohani? Sudah, Lin. Apa katanya tentang email itu? Dia tidak pernah membuat demikian, Lin. Dia mengalami trauma hampir sebulan dia jatuh sakit. Mun Tuan Sulaiman dan Tuan Rohani menafikan email ini, maknanya ada orang ketiga yang mengadu domba. Dan orang itulah penjenayah cyber yang terkutuk. Tenang, Lin. Sekarang kita sudah dapat informasi yang jelas bahawa Tuan Sulaiman dan Puan Rohani tidak pernah bercerai. Tapi siapakah penjenayah itu? Man, hidup ini tidak menunggang langit. Esok lusa kita kembali juga kepadanya, kepada Sang Pencipta. Tunaikanlah perintah Allah sebelum terlambat. Ingat mana? Loh. Wah. Ada buku sana tak? Wah. Mary. Apa halmu kau mau jumpa aku ni? Ada hal mustahak yang kau mau bincangkan? Bapa macam apa kan abang ni? Anak sendiri mati kelaparan, ambuk di hutan, disusui. Jadi, itu anggapanmu aku? Mary, fikiranmu tu sampit. Anak kita ni si Zul atu tak pulang abang masukkan dalam store. Sedangkan Hisham, duduk kat dalam office. Wajar ke tok? Wajar. Memang wajar. Ia baru mengenali angka-angka perniagaan. Buta huruf. Sedangkan Hisham mampu menangani urusan pejabat. Pasal atutah aku menempatkan ia di dalam office. Kau, Robert, belum tahu dapat menangani urusanku di dalam pejabat atau bah? Apa tak lagi Zul? Habis, abang beri peluang menanam saham dalam PJ.
Dan duduk pula sebagai lembaga pengarah. Itu wajar. Itu memang wajar. Budinya di PJ indah setimpal apa yang kita ni bagi Rahia. Abang ini melampau Mary, lebih baik kita ni pikirkan hal perniagaan daripada memikirkan anak ingusan atuk. Faham tak? Indah aku sangka Abang Sulaiman ni sudah melampaui batas. Zul, ani prestasi yang kau tunjukkan kepada bapamu? Macam mana bapa akan membagi jawatan tinggi arahmu ni? Sedangkan kerajaan mudahan ni kau terus. Dengar sini baik-baik Kau tu sebenarnya bakal menjadi peneraju di syarikat PJ ni. Bapa mau melihat sejauh mana kebolehanmu. Ani masih je kau nak faham. Mun macam tu yang babah mau. Kenapa disimpan Zul arah tempat yang macam sarang tikus ni? Dengar cakap Baba baik-baik Kau jangan salah pengertian. Baba mau melatih kau dari bawah dulu sebelum kau menjadi peneraju syarikat ni. Kau faham? Baba benar-benar dah faham. Kenapa Lin menolak pinangan si Zul? Ia tu anak tuamu. Baba pun dah tahu lagi macam mana akan berjumpa tuamu ni. Seandainya Lin menolak pinangan si Zul. Lin dah dapat menerima si Zul tu bah. Lin ni alu matang memikirkan soal rumah tangga ni. Lagi-lagi tu nganya alasanmu. Indahkah kau memikirkan apa akan terjadi pada keluarga ni mun pinangan itu ditolak? Keluarga ni akan berpecah belah. Cuba tak kau fikirkan, Lin. Dah kau maukah bersuamikan seorang lelaki yang bakal menggantikan tuamu? Lin cuma maukan seorang lelaki yang boleh membimbing Lin ke jalan Allah. Itu saja. Benar pula ngatu. Tapi apa kurangnya si Zulkifli itu? So, biarkan dia bertanam dulu, So. Jadi aku nak tahulah kenapa Abang Sulaiman itu membuka saham dan kerusi lembaga pengarah kepada si Syam. Melampau Jangan-jangan kan Abang Sulaiman itu sudah terkena guna-guna si Hisham kali kan? Mulut itu jangan lancang. Zaman sekarang, nada mustahil man. Mengkali bandarnya si Sumirah tu. Aneh. Dia sudah buka 15% dari jumlah peruntukan. Itu satu jumlah yang besar. Di mana beliau duit? Entah-entah yang mencuri atau menipu kali. Mana kita ni tahu? Som, mulutmu ni celupar benar. Coba diam. Memang Som ni celupar bang. Tapi abang kena ingat. Kerana si Hisham itulah si Lin anda menggunakan si Zulkifli. Tuan panggil saya. Syam. Duduk. Masih tuan? Syam, Ya tuan. ini gajimu untuk bulanan ya. Itu saja. Masih tuan. Pamit. Kenapa? Pamit. Ini sedekahku ada kita. Ini tolong sampaikan sedekahku ada tukang kebun. Ini tukang cuci. Dan ini ada anak-anak yatim di kampung Pamit Yang aneh. Ini kali Pamit panggil aku Hisham. Masih itu nih Syam.
Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati rezeki Tuan Hisham. Encik Isam. Syam, Ya, Tuan. sejak bila kau pandai beramal kebajikan ni, Syam? Sejak berkhidmat dengan Tuan. Cuma duit kecil-kecilan je, Tuan. Orang bawahan macam itu tu sangat perlukan duit, Tuan, biarpun sedikit. Kenapa aku yang berada ini tidak ada hati nak bersedekah? Rezeki Allah yang kita ni terima tu adalah amanah, Tuan. Di dalam rezeki itu ada hak orang lain yang wajib kita serahkan, seperti fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang yang kurang upaya, Tuan. Baiklah, Syam. Itu saja, ya? Kamu kan tahu, Hisham tu ia tahu orang kananku tu. Lagipun indah salah kalau aku memberi ia peluang untuk menanam sahamnya dan diberikan kerusi lembaga pengarah. Bagaimana pula dengan si Zul? Apakah ia belum layak untuk menduduki kerusi lembaga pengarah dan diberi peluang untuk melabur? Kamu fikir Zul dapat mengendalikan syarikat Dato'? Sejauh ini tidak pernah aku melihat si Zul Dato' menyumbangkan apa-apa di dalam PJ. Tapi kalau kamu mau lihat syarikat Dato' lumpuh, silakan. Saya hairan juga, Bang. Hah? Kenapa, Sob? Si Hisham tu mampu menyumbangkan saham yang besar dalam PJ. Sehingga 15% lagi tu. Apakah diherankan? Hisham tu sebenarnya seorang pakar bina yang bertauliah. Bang, Kak, dulu kita pernah sepakat untuk menjodohkan si Zul sama si Linda. Tapi rancangan ini macam kabur setelah si Hisham mula rapat dengan si Linda. Saya rasa ini adalah satu muslihat. Man, jodoh di tangan Tuhan, Man. Kalau diorang itu ditakdirkan untuk bersama, syukurlah. Tapi kalau belum, janganlah dipaksa-paksa lah, Man. Sudahlah. Jangan tadi pikirkan dulu soal jodoh ni. Nah, azan sudah tu. Man, mari kita tani sembahyang sama-sama di masjid. Ha? Nampaknya, Som, Abang Sulaiman tu sudah buta hati. Sum sudah katakan dari awal kan, Kak. Abang Sulaiman tu sudah terkena guna-guna si Hisham. Sebelum terlambat, baiklah kita ni usir ia awal-awal dari PJ. Nampaknya ada jalan lain sudah ni. Kau kan tahu, syarikat Leonato kepunyaan bapa saudaramu. Saham yang kita tanam di syarikat itu melebihi 40%, Mary. Tapi sekatan yang dilakukan oleh Sulaiman benar-benar menjejaskan pendapatan kita ni. Hai, kisah lama berulang kembali kah? Dulu Rohani yang memutuskan kita dengan Leon, dan sekarang Hisham. Kenapa Hisham? Si Hisham cuma sebagai bewak hidup yang dipukul di bahu PJ. Kenapa indah si Sulaiman? Sebabnya pengaruh Hisham lebih sebati dalam jiwa raganya. Nampaknya kau sudah mengaku kalah sebelum bertarung, Mary. Robert, kau mesti cari jalan macam mana mau keluarkan dia dari PJ. Kalau boleh,
hapuskan saja. Apa dengan menghindarkan si Syam, segalanya boleh berubah? Indah, Mary. Indah. Si Syam bukanlah apa-apa dalam permainan ini. Tapi Sulaiman. Sulaiman adalah mencatur segala permainan ini. Termasuk mencatur kau sebagai pemilik PJ. Sudah. Sudah tak, Robert? Aku tidak mau bertengkar dengan kau lagi. Please, jangan disebut nama Sulaiman Datuk. Ingat tak, jangan sampai kau sendiri yang masuk lokap macam Omar. Anak berdua. Coba duduk. Rupanya kau lebih bijak dalam menyeludup. Oh ya. Bagaimana dengan barang yang kita hantar hari itu? Sudah sampai ke tangan si Burhan? Atu, jangan engkau risau. Semuanya berjalan dengan lancar. Yang cuma Zul mau tahu, macam mana dengan bahagian Zul? Pasal itu kau jangan ingat, Zul. Tetap kita bagi 50-50. Jom. Tuan. Ya. Ini buat singannya. Barang sana tu di sana. Bukan masalah. Satu lagi. Iya. Apa? Ini sedekah kok. Tong sampaikan arah orang kampung muah. Ini sedekah ko orang mula. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Jangan kau lupa lelekan tu sana. Bah, itu Tuan, tak masalah. Jangan lupa. Baik Tuan sama ni, pemurah hatinya. Kita ni nada hubungan apa-apa lagi Zul. Cuma kawan biasa. Tahu ku tu Sof. Cumanya ndak jo salah kan kita jalan-jalan makan macam ni. Lagipun tempat ini banyak meninggalkan kenangan manis Sof yang ndak dapat kulupakan. Ndak dilupakan. Siapa? Linda, Lidiawati, Sarimah, Umi, atau barangkali Catherine, gadis Filipina tu? Bukan. Nama bini-bininya tu Sofia, anak Datuk Kamarudin. Sudah tah, yang disebut lagi nama tu. Muak mendengar. Sayanglah, darlinglah, my sweetheart lah. What? Okey, aku pergi ambil air dulu. Minum dulu. Jangan marah-marah kan. Aku dengar Hisham sudah jadi orang kanan pengarah urusan. Benarkah? Benarlah tu Sof. Aku ni layaknya jadi penjaga store kan. Kau salah faham Zul. Sebenarnya ia akan mengajar kau jadi orang bawahan dulu. Nah, lepas itu, apabila kau sudah tahu susah senangnya, kau ditempatkan pulang
di tempat bahagia lain. Ah, malas sudah aku akan mendengar macam itu tuh, Sof. Sofi? Sofi? Kenapa kau lai? 2-3 hari ini Mama lihat murung saja kau ni. Nah, ada papa, Mak. Dah kan tak ada apa-apa. Sakit kau kah? Bah, kalau kau dah sakit, mari kita tani makan lai. Atau tani dinner di restoran, mau? Orang Mak, Sofi kan tidur dulu. Hairan. Kenapa Sofia tiba-tiba berubah? Selalunya Yami ceria, suka bercakap. Tapi sekarang ini, atau barangkali, no mungkin Ndak kan ia sanggup kan berbuat ndak tantu Sedangkan ia nak orang baik-baik.